Kita akan menyambung pengajian Mutiara Tasawuf kita ini, iaitulah pada tajuk apakah ia zuhud. Saya kira zuhud ni pun tajuknya dah agak lama ya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar, yang ni tajuk kita ini sama, seiring dengan surau Bani Perdana. Surau Bani Perdana. Baik, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Bila sebut Rasulullah, nescaya kita akan tergambar orang yang selalu menemani baginda ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini nama sebenarnya Abi Quhafah. Yani sewaktu beliau memeluk Islam, ayahnya masih ada di Mekah dan ketika itu belum lagi memeluk Islam. Jadi Abu Bakar ni pula adalah satu nama yang sinonim dengan Nabi kita. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut idhuma fil ghar. Ingatlah ketika mereka berdua, huma fil ghar, itulah di dalam gua. Merujuk kepada Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar pada malam mereka berhijrah, iaitulah malam Isnin 1 Rabiul Awal. 8 hari 8 malam dua sahabat ini berjalan daripada Gua Thawr menuju ke satu jalan yang tidak biasa orang guna. Kemudian sampai ke Quba pada hari Isnin juga. Pada hari Isnin juga, setengahnya kata hari Rabu. Duduk di Quba 4 hari 4 malam sehingga cukuplah hari Isnin selepas sembahyang Jumaat mereka masuk ke Madinatul Munawwarah, atau nama-namanya bagi Madinah ketika itu ialah Yathrib. Ini Abu Bakar dan Rasulullah. Dan dari segi umur dua sahabat ini, tuan-tuan, Rasulullah lebih tua daripada Abu Bakar 2 tahun. Dan Abu Bakar lebih muda daripada Nabi kita 2 tahun. Mereka ni umurnya berbeza 2 tahun. Mereka ini dua orang sahabat yang disebut di dalam gua idhuma fil ghar. Dan juga setelah Nabi wafat 2 tahun selepas itu Abu Bakar wafat. Nah, jadi kalau nombor 2 ni sinonim sangat dengan Rasulullah dan juga Abu Bakar. Rasulullah SAW adalah tauladan yang paling sempurna di dalam semua yang kita fikirkan. Maknanya kita fikir dari sudut apa? Kalau kata nak fikir dari sudut seorang nak cari pemimpin paling berjaya, dari nak lawanglah Nabi. Sehingga satu orang putih namanya Michael Hishar, dia menulis dalam bukunya The 100 ni, dia kumpul 100 orang paling berpengaruh atas dunia. Dia tulis manaqib, biografinya, lalu dia pilih orang pertama mengikut susunan yang paling berjaya memimpin manusia ialah Nabi SAW. Padahal Michael Hishar ni orangnya Kristian. Dia tidak pilih Nabi Isa, tapi dia pilih Nabi Muhammad. Ini kita kata dari sudut pimpinan, Nabi. Dari segi ketua keluarga, baginda. Dari segi ayah kepada anak-anak, Nabi lah. Dari segi sahabat terbaik dengan rakan-rakan, jiran, kawan-kawan, Nabi. Lepas itu kita baca dalam satu riwayat, pernah sahabat, salah seorang sahabat yang saya lupa namanya, dan sahabat ini sahabat yang jauh, dia berjanji dengan Rasulullah SAW untuk berjumpa di satu tempat. Maka Nabi pergi. Bila Nabi pergi, tak ada orang ni. Lalu Nabi pun tunggu lama sehingga tak ada, Nabi balik. Lalu esok Nabi pergi, tunggu lama tak ada, Nabi balik. Lalu dosa pun Nabi pergi, tunggu lama tak ada, Nabi balik.
Sehingga sahabat lain tegur kepada sahabat yang jauh itu, Nabi telah tunggu kamu berhari-hari di tempat yang kamu janjikan. Tapi bila sahabat Nabi jumpa dengan orang ni, Nabi tak sebut sikit pun, saya sampai 3 hari 3 malam tunggu. Keduri kedara menjemput habis batal. Apa ini contoh? Tak ada, Nabi diam saja. Sehingga orang lain memperingatkan dia. Lepas tu kita kata, seorang sahabat yang paling baik tauladan nak cari macam Nabi sudah tidak ada sepertinya hari ini, kalau mengikut salah satu ciri yang disebut dalam riwayat tadi. Baik, itulah paling sempurna dalam apa yang kita fikir adalah Rasulullah SAW. Apatah lagi Allah Ta'ala sendiri memperakui Nabi ini sebagai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu sebaik-baik tauladannya baginda lah kalau kita nak ikut, kalau kita nak benar-benar berjaya. Antara benda yang kita nak bahas pada diri Nabi, zuhud. Kata dia, bahkan kezuhudan baginda terhadap dunia yang fana ini, yang akan rosak binasa ini, telah menghasilkan buah-buah tarbiyah yang manis bagi pencinta sunnahnya. Tahukah kita bahawa baginda pernah tidak menemukan sepotong roti dan sebiji kurma pun sehingga melebihi 3 hari. Allah Tuhan. Maknanya pernah Nabi ni sepanjang 3 hari secepih roti pun Nabi tak jumpa, sebiji kurma pun Nabi tak telan. Kerana apa? Kerana Nabi lebih suka yang ada padanya diberikan dulu kepada fakir miskin, kepada orang yang lebih perlu, kepada umatnya. Macam kita ni dengan anak, kita lapar apa? Asal anak kenyang. Kita tidur atas latar apa? Asal anak ada lapik. Kita dah pakai baju baru pun apa? Asal hari raya anak ni boleh beli kasut, baju, seluar, seolah-olah begitulah. Jadi Nabi ni dengan umat, hak mana lapar, hak mana miskin, hak mana fakir, baginda akan dahulukan. Walaupun baginda 3 hari tidak bertemu dengan secepis roti ataupun sebiji tamar. Ini dia. Dan satu riwayat, Hakim bin Hizam datang bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu dia minta dengan Nabi, wahai Rasulullah, berilah kalau ada apa-apa kepada saya minta. Lalu Nabi pun kata, Hakim, mau nampak tak nu kat lembah nu? Nampak? Nampak kambing banyak tu kan? Ya, semuanya aku beri kepada kamu. Lalu Hakim ni pergi 100 ekor kambing buat balik ke rumah. Sehingga orang kata, mana banyak sangat harta ni? Dia kata Nabi bagi, terkejut orang tua. Padahal kalau kita mau 100 ekor dengan kita, seekor sudah dah. Kita beri seekor, itu pun ingat bila mus melek peha buat mari kaku. Patutnya gitu. Tapi Nabi beri 100 ekor itu. Mengapa? Kalau tidak, Nabi nampak akhirat itu lebih besar. Kalau tidak, Nabi yakin bahawa dunia ni tak ada apa. Kita tuan, kalau kita tahu benda tu dah tak ada nilai, kita tak nak simpan pun. Orang minta, ambillah. Kalau ikut awak tak minta, apa masa nak buang dah. Tapi dah awak minta, ambillah. Tetapi yang jadi kita hari ini ni payah menginfakkan sebahagian, bukan semua. Quran kata sebahagian saja hari. Kalau tidak nampak akhirat itu lebih besar, takkanlah ke semua harta yang ada padanya baginda lebih suka untuk melepaskan kelaparan bagi fakir dan miskin dan bagi orang yang lebih memerlukan. Sedang kita tuan menyimpan-nyimpan untuk memenuhi perut yang tidak pernah puas. Subhanallah. Cuba buka almari dapur rumah kita balik sekarang, tengok betul-betul Maggi,
roti kerah beli di nung berbikin nung cicoh air kopi musim hujan ni, biskut Mary, biskut Julie, apa benda lagi banyak. Kita tanya apa banyak sangat ni, takut kiamat Ustaz. Simpang awal dan menipang-nipang kita ni. Sebenarnya syaitan ni tuan, dia buat gini. Dia kita fikir benda tu baik, walaupun benda tu nampak agama tak ajar. Bukan kata tak disimpang makanan, boleh. Saya nak buat contoh dalam apa hal pun. Kalau Tuhan larang, agama larang, tiba-tiba kita berasa dah apa, maaf. Sebenarnya syaitan dia beri gambaran kepada kita supaya nampak molek apa yang kita buat. Satu kisah terkenal di tanah Arab. Satu orang ni dia nazak nak mati. Lalu Iblis datang menggambarkan pada dia, kalau dia mati dalam bukan Islam, dia akan masuk istana surga. Dia akan dapat kemewahan yang hebat. Dia nampak bidadari ramah, comel sekali. Lalu dia pun mati dalam kufur. Ini dia. Bila mati dalam kufur, tiba-tiba masuk neraka. Bila masuk neraka tu dia pun nak marah. Kenapa hari tu dia nampak syaitan gambar kamal. Dia cari dalam neraka tu, jumpa Iblis dengan syaitan. Masuk neraka juga. Dia kata, guana mula aku nampak molek sangat, hakmu tunjuk gambar gitu gini ni, sekarang ni gini. Dia kata tu masa promosi saja. Ni sebenar. Allah Tuhan. Ni kisah ni disebut oleh ulama Arab dalam muhadarah mereka. Nak gambar apa? Berdasarkan ayat Quran Tuhan baca dalam surah Al-An'am, seingat saya, syaitan ni dia akan berkhutbah di dalam neraka kepada orang-orang ahli neraka. Dan di ujung khutbah tu kata dia, sekarang kamu telah masuk neraka. Jangan hina aku, kerana Tuhan telah beritahu aku musuh kamu. Tapi hinalah diri kamu sendiri kerana berpaling daripada ajaran Al-Quran dan juga Nabi. Ini dia tuan. Jangan sampai begitu. Jadi ada benda, biarlah kita boleh tukar manfaat di akhirat. Harta kita sebahagiannya infak kepada jana Allah. Dan juga kesabaran kita terhadap musibah di atas dunia sebenarnya menaikkan maqam kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini dia. Demi Allah, baginda tidak pernah menyimpan makanan di rumahnya, kecuali baginda lebih suka jika ia telah memasuki perut fuqara dan masakin, fakir-fakir miskin. Siapa fakir miskin? Nabi bagi. Nabi bagi. Nabi bagi. Macam kita balik Mekah, bawa balik kurma, ajwad, bawa balik rutab, bawa balik macam-macam jenis ambar. Bila orang mari rumah, bini pun akad. Sebelum akad kita pergi dapur, kita kata akad mana? Ajwad. Jangan mahal tu, ambil tu. Boleh butir je buat. Nabi lebih suka masuk ke fakir miskin dulu. Lihatlah rumah baginda. Mari kita tengok rumah Nabi. Kalau kita pergi sekarang tuan-tuan pergi menunaikan haji ataupun umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Raudhah ni yang kita tahu iaitulah kapek warna hijau tu. Selepas dia tu warna merah, katanya bukan raudhah. Bahkan dalam hadis sebut antara mimbar aku, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbar aku dengan rumah aku adalah salah satu daripada taman syurga. Ulama telah khilaf, apakah memang taman syurga situ ke macam mana, ataupun situ akan berlaku kat syurga, ataupun raudhah itu memang syurga. Ulama khilaf. Tapi dah Nabi sebut itu, itulah raudhahnya syurga. Jadi rumah Nabi itulah antara mimbar, kapek hijau ni sampai ke dinding makam baginda tu. Kan
Imam depan tu mihrab kan. Tepi kita duduk dalam raudhah ni. Tepi ni hijab jaring tu, besi jaring tu makam Nabi. Rumah Nabi tu dalam makam tu. Antaranya bilik baginda dengan Aisyah. Bila kita tengok ada satu benda kecil lubang itu tingkatnya baginda sallallahu alaihi wasallam dulu. Dibuat tanda situ, tingkat yang mana Nabi ketika waktu subuh, sembahyang subuh sebelum baginda wafat, ketika pertengahan waktu duha hari yang sama, baginda buka langsir di tingkat itu untuk melihat sahabat bersolat. Sahabat bersolat diimamkan oleh Abu Bakar lebih kurang 17 waktu sebelum Nabi wafat. Di situ lah baginda tengok. Jadi rumah Nabi situ. Macam mana rumah ni? Bilik Nabi. Dari rumah yang hanya diperbuat dari debu-debu tanah itu, betapa kemuliaan baginda sungguh terserlah. Ketika di pembaringan, baginda tidur di antara dua dinding, yang mana kepalanya yang mulia menyentuh satu dinding tembok, sedang kedua kaki baginda menyentuh tembok dinding yang lain. Allah. Manakah Nabi baring dalam biliknya, kepalanya sentuh dengan dinding dan kakinya pun bersentuh dengan dinding. Maknanya sekadar muat tidur sudahlah. Itu dia tu kan. Maknanya makam baginda sallallahu alaihi wasallam sekarang ini, itulah sebenarnya tempat baginda tidur, biliknya, dan itulah pembaringan Nabi. Sebab tu bila Nabi wafat, Aisyah kata kami kebingungan, tak tahu nak tanam kat mana. Nak balik Mekah ke contohnya lah, kampung halaman Nabi Mekah. Sebab Mekah ni Nabi sayang sangat, sehingga dalam hadis riwayat Bukhari menyebut, demi Allah Nabi kata kepada Mekah, engkau adalah bumi yang paling aku sayang. Sekiranya aku tidak dikeluarkan darimu, nescaya aku akan duduk di Mekah. Nabi ni sayang sangat ke Mekah. Baik itu bila Nabi hijrah, ni kita nak masuk Muharram, nanti tu orang akan dengar ceramah hijrah saja. Tiap-tiap malam hijrah je. Ustaz ni hijrah, ustaz apa kita tu, ustaz apa sini je. Ramai mari tajuk hijrah, cuma tajuk je beza. Hijrah Nabi. Orang ni mari pula menyelami sejarah hijrah. Serupa je benar je benda ni. Hijrah tiap-tiap ni nak masuk Muharram ni, hijrah tuan ke dengar. Bila baginda berhijrah sampai ke kota Madinah, Bilal bin Rabah sakit. Sakit sebab apa tuan? Sakit sebab ingat ke Mekah. Oh jangan main. Kita ni tuan jangan main. Kalau tinggal kampung, kita ingat kampung kita. Ni sunnahnya begitu. Pada tu sakit, tu besar pula kalau aku mati buat balik kampung jangan tanam bangi ni. Pasalnya ingat kampung. Asal je sakit, ingat kampung. Allah. Saya sendiri sampai sekarang ni, ada orang tua ajar gitu, kalau demam nak makan leci dalam tank kuning tu. Dari kita kecil mula kalau demam kan, orang tua boleh makan sedap lah. Kalau demam boleh makan sedap. Leci dalam tank kuning. Lepas tu pulaknya air asal Jawa tu bekas jarang kepala badan. Lepas tu anak saya dan dia demam pun saya buat gitu juga. Makuk orang tua orang dulu tu mari pak sini ke mari ni. Ingat kampung. Sakit Bilal kerana ingat ke Mekah. Lalu Bilal bersyair dalam sirah sebut, boleh tak lagi aku ni tengok gunung-gunung di Mekah tu dan minum air-airnya yang sejuk. Allah. Maknanya dia teringat kampung kalau kita kat. Dan tak lagi lah aku tengok getok apu sokmo kalau banjir tu. Ataupun bukit benda nak kita kemia lalu ikut lebok tu. Contoh. Ini tuan tak faham ni bab kampung saya. Masalah gitu dia sebut asal nak berasa segar badan. Berasa segar badan. Bilal jatuh sakit. Lalu Nabi bila tengok Bilal jatuh sakit dan Abu Bakar pun tak berapa sihat kerana ingat ke Mekah, Nabi doa. Apa Nabi sebut? Allahumma habib ilaina al-Madinah
Kahubbina Makkah au asyadda hubban. Siapa habis hadis itu? Ya Allah, berkatilah, berilah kami rasa sayang ke Madinah ni sebagaimana sayangnya kami ke tanah Mekah nu, ataupun lebih lagi sayang di sini Madinah. Baik itu kita tengok kesan doa Nabi hari ini. Tuan pergi Mekah, lain rasa dengan tuan duduk Madinah. Sebab apa? Doa Nabi. Satu orang sahabat saya, dia pergi dulu umrah sekali. Kami dulu pergi sekali, maksud dulu lah. Bila pergi, dia kata tak rasa sedih pun duduk Mekah Madinah. Kau setengah orang tengok menangis, kan setengah itu menangis. Macam saya ingat kali pertama saya tengok Baitullah. Kali pertama dulu masa di Mekah. Kali pertama tengok Baitullah tu, orang tak menangis tapi rasa takjub. Takjub, subhanallah. Dengar besar, dengar orang tak putus-putus, pusing. Dengan dah takjub hanyut gitu. Oh, tapi bila tawaf kita nak tinggal wida, oh menangis kita tu bila baca doa. Janganlah engkau jadikan ini kali terakhir aku menziarah rumahmu. Oh menangis tuan. Nah ini. Jadi kesan doa itu sehingga kita duduk di Madinah rasa lain, Mekah lain. Nah ini dia ya. Jadi itu rumah Nabi. Bilik Nabi-nya adalah sepada pembaringan. Kata Aisyah, kami bingung nak tanam Nabi ni dekat mana. Lalu Abu Bakar kata, sekejap, aku teringat baginda bersabda, kami para Nabi tidak ditanam, melainkan di tempat kami meninggal. Lalu fahamlah kita, baginda wafat sini, kata di sini. Maka diangkat di tepi, digali tempat baginda wafat, diletak dalamnya. Yang di makam Nabi, itulah tempat tidur baginda dan tempat baginda mati, wafat. Tak ada kata alif depan sikit ke, tak. Kerana sahabatnya tanam situ, Nabi bersabdanya begitu. Nah ini dia. Jadi baginda tidur di antara dua dinding, yang mana kepadanya yang mulia menyentuh satu dinding tembok, sedang kedua kaki baginda menyentuh tembok dinding yang lain pula. Baginda hidup sebagai seorang hambanya yang zuhud, walaupun baginda ditawarkan untuk memiliki khazanah langit dan bumi. Maknanya tuan, Nabi ini diturunkan Quran padanya. Antara sebanyak-banyak ayat Quran tu ada yang menyebut tentang kehebatan syurga. Dunia ni tidak ada apa. Umpama pepohonan yang hijau, kemudian dia akan mengalami masa yang kering dan gugur, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Hakim bin Hizam itu. Bahkan juga dalam ayat Quran lain menyebut wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dengan lebih kekal. Dan Nabi mengalami Isra' dan Mi'raj, melawat syurga neraka. Nabi tengok, tentulah Nabi lebih faham. Dunia ni tak ada apa langsung pun kalau nak banding dengan akhirat. Seperti kata hukama, bila kamu menyelupkan jari ke dalam laut yang luas, apa yang ada di jarimu itu dunia, sedang bakinya adalah akhirat. Itu dia. Sebab tu tuan sekarang kita tengok kereta, contoh Ferrari ya. Ferrari ni cara naik dia, saya tengok orang ada Ferrari lah, dia bukan macam kita naik tu, kaki pekok tu, dia kena macam melunjuk. Sebab kereta dia rapat ke bawah, melunjuk, tekan gitu. Lepas tu saya tengok orang dalam masjid melunjuk, saya kata, dia kata sakit lutut, ada Ferrari agak ni. Jadi tu yang maha gitu sekali itu pun barangkali lah di akhirat nanti, saya ingat tanda hawang geraknya, seolah-olah nilai dia dengan akhirat. Tuan tengok dulu, tuan ingat dah kereta juara? Ingat tak? Maaf kalau ada apa ni engineer protong sini, minta maaf. Ingat dah kereta juara? Kadang ingat saya tolong sebut hak jenis petok. Petok tu kan, saya pun tak faham lah orang hak beli ni jiwa macam mana, tak tahu lah. Maaflah saya jiwa lain, orang beli tak tahu jiwa macam mana.
Tapi tuan, sekarang agaknya kalau orang pergi pada tuan, tentu tuan, Allah, saya bukan memang nak sangat benda free, tapi juara ni kalau boleh, aku yang ada di rumah. Tuan cakap, apa? Tuan tengok nilainya waktu terbit dulu dengan sekarang jauh. Di akhirat lagi dah. Apa hadis Nabi menyebut? Tempat meletak pedang di dalam syurga lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat letak pedang, bukan pedang lagi, tempat letak tu. Dah kalau itu kita tak nak bayanglah bagaimananya akhirat itu. Tapi Nabi telah tunjuk contoh. Nabi telah tunjuk contoh. Walaupun diberi khazanah langit dan bumi, Nabi pilih akhirat. Ini dia. Dah kalau begitu kita tak boleh nak kaya langsung. Tak boleh simpan piti langsung. Kena simpan tuan. Sebab hati menyebut diberkati dan diberi rahmat orang menyimpang untuk ahli keluarganya. Mesti. Cumanya jangan sampai dunia ni duduk di hati kita. Biar dunia hanya duduk di tangan. Duduk di hati, tangan rosok, mata rosok, kaki rosok, fikiran rosok. Itu maksudnya zuhud ni. Bukan tentang zuhud ni kita tak ada piti langsung. Jalan kaki, selipar lain sebelah, hijau sebelah, biru sebelah, baju berkedut, dah larap jalan dorok. Tu kan zuhud tu kedeku. Dia zuhud ni piti ada, kenderaan ada, tetapi harta itu hanyalah alat untuk membeli akhirat. Itu dia. Bahkan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menawarkan untuk membuat satu tilam bagi menggantikan tikar yang memberi bekas pada belakang baginda. Setiap kali baginda berbaring, baginda ni dia ada satu selimut Hadrami namanya, daripada Yaman. Bila musim sejuk, baginda lipat dua. Bila musim panas, baginda apa besar itu satu. Jadi bila Nabi tidur, kerana latar rumah tak rata, tempat tidur tak rata, maka menyebabkan bekas di belakang tubuh baginda. Lalu Ibn Mas'ud kata, nak tak Rasulullah kalau kami jahit tilam satu, supaya Nabi tidur selesa sikit. Macam kita tu lah, tak boleh tidur selesa. Kita beli apa ni, katil tilam harga RM5,000, supaya tidur gitu. Jadi kalau nak puas hati harga RM5,000, tidur juga. Pasal RM5,000 nak tidur juga. Barulah orang kata RM5,000 nak tidur sekejap-sekejap bangun tahajud. Jadi tak puas hati dah beli RM5,000. Baik tak usah beli. Kalau nak bangun tahajud, tidur buah-buahnya macam orang belajar pondok dulu. Dia dah kena RM5,000, Ustaz, saya tidur juga. Maka subuh saya pun soli fardu subuh gajari. Salah gitu. Baru kena RM5,000. Maka apa kata Nabi? Nabi tambah. Tu dia. Bunyi terlalu tu. Nabi tak sambil memperingatkan para sahabat terhadap akhirat yang kekal. Dia kata, terima kasihlah sebab nak buat tilam apa begini. Tapi tak apalah. Dulu pasalnya akhirat ni esok dah tempat kita tidur sungguh. Kalau nak berehat sangat di akhirat tu. Imam Ahmad bin Hanbal, satu hari dia pimpin anaknya yang masih kecil. Lalu anaknya bertanya, ayah, dia terjemah teranung dulu, ayah, bila kita berehat? Jawab Imam Ahmad bin Hanbal, kita berehat sebaik saja melangkah ke dalam syurga. Itu rehat. Dan dalam kubur, tuan, dalam kubur tak rehat lagi. Memang tuan nampak orang rehat dari itu terbaring je. Sekarang kena bangun pula pasalnya soal siasat. Di malaikat muka nakir yang sabit dengan hadisnya menyebut warnanya hitam legam, matanya kebiru-biruan. Hei, takut tuan. Duduk seorang dalam tanah, dia mari muka nakir, hitam legam, matanya biru. Tapi dia mari mengikut orang tu macam mana. Kalau orang tu baik, dia mari dengan cara baik, rupanya elok dan juga perkataannya pun elok. Kita baca satu karya lama Syekh Daud Fadhani cerita, bila kita ni mati tuan,
roh kita dikecilkan sekadar lebah, besar lebah. Tetapi orang-orang jahat, orang-orang munafik, orang kafir bila mati, rohnya dikecilkan sebesar belalang. Ya beza dua ni. Kalau orang jahat, besar belalang. Kalau hak baik, mukmin, mudah-mudahan macam kita ni, sebesar lebah. Lalu dibungkus. Kalau hak jahat dengan guni-guni daripada neraka, dengan baunya yang busuk. Kalau ahlinya syurga dibalut dengan sutera daripada syurga dan wangi-wangian daripada syurga. Lalu diangkat naik ke arasy Tuhan bagi orang yang beriman dan sujud di sisi Tuhan. Lalu Tuhan kata radhiyallahu anhum wa radu an. Telah redha Tuhan pada dia dan mereka pun syukur sangat redha dengan pemberian Tuhan. Lalu dimasukkan ke dalam alam barzakh, sementara menunggu tempat mereka di syurga. Di sanalah mereka ni ditanya oleh Munkar Nakir dengan baik, lalu dijawab dengan molek. Orang mukmin bila baring dalam tanah dan kubur, Tuhan buat gini. Antaranya bila malaikat mari Munkar Nakir mari nak tanya, ketika itu kita tengah baring, dikejutkan. Bangun. Lalu selek mata kita ni. Selek. Digambarkan kepada mukmin, mayat yang mukmin ni, seolah-olah waktu itu merah gitu. Macam waktu maghrib, gelap merah itu, langit kuning-kuning macam waktu maghrib. Lalu kata Munkar Nakir, bangun, kami nak bertanya kepada kamu. Lalu orang-orang mukmin ketika itu melihat keadaan macam merah kuning gitu. Lalu dia kata, tunggu sekejap, aku nak semayang dulu. Tengok. Badan kita ni memang kerja kita semua semayang. Waktu gari, Isa, Maulid. Jadi perangai tu ada. Tunggulah nak tanya apa, aku nak sudah semayang dulu. Lalu jawab Munkar Nakir, di sini sudah tidak ada semayang lagi. Maka ditanya berlaku saat jawab. Lalu dengan amalannya itu dan izin Allah Azza wa Jalla, maka dijawab. Bila sudah dah jawab apa semua sekali, kata malaikat, kerana ni dah lepas dah soalnya kubur, dan ternyata kamu ni hidup dan mati dengan Islam, maka hari ini tidak ada celaan bagi kamu. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Suruh tidur dah, tak buat kerja apa dah. Tidurlah, berehatlah sementara tunggu syurga tu. Tidur macam pengantin baru. Tidur macam pengantin baru ni, Tuhan tahu je lah. Tak ada orang berani gerok, duk mandi ketuk pintu, tidur tunggu. Ustaz, kami tak tahu mana tidur, mereka tak ingat dah. Nikah pula dah, nak ingat balik. Itu je. Maknanya nak khabar tu, rehat sungguh. Dan sampai dengan hadis menyebut, ahli kubur itu yang mukmin adanya ziarah menziarah antara mereka. Kita ni, bagi Nabi sebut dalam hadis gini, perelokkan kain kafan antara kamu. Wak molek kain kafan, jangan mentah mati lah. Apalah mati lah tu, pihak rijek kain rijek tu dah. Jangan. Wak molek, kerana kata Nabi, adanya ziarah menziarah antara kamu. Ziarah. Apa Samsu contohnya. Apa Ustaz Rashidi kan? Bukan. Kau Ustaz orang lain. Contoh gitu. Maknanya dia ada ziarah menziarah di alam barzakh. Sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berapa masa dah? 1 minit lagi tuan ya. Kita nak habis cepatnya kalau boleh. Lepas ni nak baring ruh saya ni, tak apa, sihat sikit. Jika nak mari dekat tuan-tuan ni, saya mari juga. Baik. Begitu juga dengan Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidakkah kita melihat kepada kepribadian zuhud dia macam mana? Cuba kamu lihat pada pakaiannya. Beliau hanya mempunyai pakaian tidak lebih dari 3 helai. Allah. Abu Bakar mempunyai pakaian tidak lebih 3 helai, yang harganya menurut Ibnu Umar, kalau kumpul 3 helai itu boleh jadi sama kadarnya dengan harga 1 baju besi.
Mana kupur digelar ni jual, baru boleh beli baju besi satu. Lihatlah bagaimana akhirat telah memenuhi hatinya, sehingga dunia yang telah menyungkurkan pencintanya ini hanyalah tidak lebih dari debu-debu yang berterbangan di sisi Abu Bakar. Ya benar, Amirul Mukminin yang zuhud ini telah menjual dunianya semata untuk akhirat yang kekal. Tuan tahu, antara sifat syurga, setiap saat semakin baik, dunia setiap saat semakin buruk. Kita semakin muda di akhirat, dunia semakin tua. Kita semakin sehat dan elok, tetapi akhirat, dunia menuju kepada kemusnahan. Dia gitu je, beza dia bergerak kontra. Hak ni tang sini, hak ni tang sini. Akhirat dengan dunia. Tapi sekarang orang ni makan ubat macam tak mau mati, macam tak ada akhirat. Makan tu macam coklat M&M ke payah nak sebut tu, merah biru ni gini, tak sekali tu. Ni untuk orang, ni untuk tegang kudik muka, ni nak beri lebang hilang bawah mata hak kena tumbuk di malam tu. Ni tu macam tak mau mati tu. Ni ubat apa benda ni? Ni rompai laut. Ni rupuk lembu. Sekarang tu orang yang tak mau mati macam-macam je ni ubat sekarang ni. Saya tengok iklan susu kambing semalam, orang atau pamphlet iklan susu kambing. Susu kambing IQ minda, susu kambing makanan sunnah, susu kambing banting, susu kambing curi. Astagfirullah, banyak sangat dah ni nak biar orang supaya tak mati. Tu kan buat susu kambing tu mati juga. Itu dia. Lihatlah bagaimana dia. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni telah menukilkan sifat zuhud. Saya jumpa Dr. Ain Abdullah Al-Qarni baru ni tuan, masa umrah baru ni, Ramadan baru ni, 10 akhir Ramadan, betulan saya umrah di Safwa Hotel dalam Mas'ad ni lift. Dia baca Quran, dudukkan pegang Quran. Bila naik tu, orang lain tak perasan. Saya tengok, subhanallah, kata Dr. Ain ni. Lepas tu, dah di lift tu cerminkan, pembantu dia nak pegang beg, dia pakai shimah itu, pakai serbang shimah tu. Dia keling di cermin tu nak tengok reaksi saya, kenal ke Dr. Ain. Bila dia keling tu, saya kata, ya, Dr. Ain dah ni. Saya pun tegur, apa khabar Dr. Baik begitu. Bagaimana dari Malaysia gini-gini? Orang Malaysia boleh cakap Arab? Boleh juga, ada sikit Sepanyol kata boleh. Kata orang Timuri boleh Melaka. Jadi saya buat contoh lah, kau boleh cakap. Waktu dia begini-begini, dia kata aku nak mari Malaysia lagi. Dia mari pula Malaysia sini baru ni. Saya pergi jumpa dengan anak saya baru ni, Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, muda lagi tu orang yang menghafal lebih kurang berapa ribu baik Bulughul Maram kitab dalam kepala otak dia. Ni dia. Ulama-ulama ni lah kita nak kejar. Tapi dah orang kita ni bila dengar dia mari baru ni Metallica ke apa, Malaysia mari demam ketor bangun, sanggup bangun. Pasal apa? Nak sambut nu Syekh Fadilatul Syekh Metallica mari tu, lagi cium tangan, mari benar bangun, ketor diri demam tu, sanggup pergi. Kerana apa? Dah jiwa begitu. Allah Akbar. Tu bawa anak pula, parking di Rawang jauh jalan kaki. Pasal apa? Pasal kereta ramah sangat, bawa anak. Marah pula, cepat kalau dah jumpa dengan Ustaz Metallica demam. Tak, kalulah dia boleh buat gitu semayang jemaah, cepat kalau dia soft tamu. Kan baku. Ha ilaha illallah. Jadi Ain Abdullah Al-Qarni menukilkan sifat zuhud Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lihatlah kata dia, bagaimana ketika para sahabat membawa jubah usang dan seekor keldai tunggangannya khalifah kepada pewaris khalifah kedua, itu Umar Al-Khattab. Bila Abu Bakar wafat, orang bawa jubah Abu Bakar dengan tunggangan Abu Bakar. Pergi jumpa Umar,
Inilah Abu Bakar besar kami dulu. Kalau dia wafat, siapa-siapa jadi khalifah nombor 2, dia nak beri baju dia tunggangan dia. Di saat Umar menerima wasiatnya itu, menangis Umar sehingga basah janggutnya. Sehingga Umar kata gini, dalam saya tak tulis ini, Umar kata gini, wahai Abu Bakar, mu telah menyusahkan khalifah-khalifah selepas kamu. Maknanya susahlah orang lepas ada ni. Sebab buat contoh gini, kami ni susah. Memang susah sungguhlah tuan. Cuba tengoklah hari ni. Hari ni cuba tengok tuan ya, macam mana orang kaya sangat. Sebab tu orang kata sekarang tak nak kaya, jadilah pemimpin. Kata orang. Sebenarnya kata-kata ini disebut oleh ulama terdahulu. Rupanya benar. Bila ada pemimpin kaya raya, jarang kita jumpa. Bakal tak ada mau. Bila ada pemimpin miskin apa kedai. Khalifah Abu Bakar jadi khalifah miskin. Dulu dia kaya Abu Kahafah. Dia pakai jubah yang hebat-hebat, wangian yang hebat-hebat sebelum memeluk Islam. Bila jadi khalifah, jadi orang Islam, hamba Tuhan, susah. Sebab nampak akhirat. Umar pun begitu. Uthman, Affan, menantu Nabi, yang berkahwin dengan 2 orang puteri Nabi. Pertama Ruqayyah, wafat Ruqayyah, kemudian Ummu Kalsum. Wafat pula Ummu Kalsum, sehingga Nabi kata, Uthman, kalau aku ada anak ketiga, aku nikahkan dengan kau, sebab mu ni baik anak. Allah Akbar Tuhan. Sekarang tidak lagi. Yang ada masing-masing fikir diri sendiri. Ini asal masing-masing selamat. Tu pun boleh kalau kiamat berlaku, mikir dah nak beli pesawat apa, nak naik ke planet lain supaya tak berlaku kiamat. Kiamat ni bukan dunia saja, seluruh makhluk. Dah planet mari, makhluk. Planet Pluto, makhluk. Dan kesempurnaan zuhudnya itu menyebabkan Amirul Mukminin Umar turut mencontohinya dengan menampal baju-bajunya yang koyak. Umar ni tuan, dia khalifah. Sahabat dia tengok petang dia duduk luar, buat benda, jahit baju. Jahit baju benda pula, jahit baju koyak. Dah bini nak berehat. Tadi dia dah basuh baju dah, jemur baju, kemudian jaga anak, masak pulak. Lepas tu pulaknya anak nasi. Dah kata dengar kata nak makan budu, dia kenyek lada pulak dengan 5 nipi apa. Jadi banyak dah mengaruh hari ni, cukup lah. Hak jahit ni biar aku seorang lah. Tuan khalifah jahit baju sendiri. Jauh sangatlah dengan ada 2-3 orang ini tu. Walaupun Umar seorang pemerintah negara. Inilah kesempurnaan zuhud. Kesempurnaan yang hanya mampu dicapai oleh mata hati, yang sentiasa muraqabah. Yang ni muraqabah ni mengintai. Kedudukan muraqabah ni tuan, kedudukan muraqabah ni adalah orang nak selalu ingat Tuhan. Aku buat Tuhan ni, tengok aku sudah kan. Itu muraqabah sifatnya. Terhadap penciptanya, ia akan terbentuk apabila insan melihat dunia ini dengan pandangan hakiki. Maknanya kita tengok dunia ni tak lama tuan, sekejap saja. Apa yang ada dengan kita tidak selesai, tidak sudah kalau tidak kita tukarkan pahala yang berkekalan di akhirat nanti. Sebab tu berapa ramai orang menjadi raja dan orang-orang besar di dunia, tidakkah mereka membaca hadis yang menyebut di dalam syurga ada raja-raja dan pembesar? Tidakkah mereka rasa rugi kalau di akhirat nanti sudah tidak jadi raja lagi? Sepatutnya kekal. Sebab tu atas dunia sedar jadi raja ya. Baik aku kena kekalkan supaya di akhirat pun jadi raja. Kerana ada hadis menyebutnya begitu. Habislah di situ tuan. Mudah-mudahan ada rahmat berkatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di sini sajalah tuan-tuan ya. Kita baca Fatihah sekali dan kita hadiahkan pada ibu bapa kita. Mudah-mudahan mereka selamat dan kita selamat. Al-Fatihah. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.